Okey, dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu rotate tu. Okey, dia apa nama? Video tu macam mana? Dia tengok gambar dia. Okey, baik. Okey. Okey. Kita sambung balik, tadi terputus. Kita sambung muka surat 28 ya. Tadi terputus, kita sambung muka surat 28. Okey, kita sambung muka surat 28. Tadi terputus, sambung semula. Okey. Wa hadha tartibun lam arahu li ghairi wa la'allahu aqrabu ila ad-dhabt wa anfa'u lil awami insyaallah taala. Dan pengarang kitab ini berkata bahawa ini ialah susunan ini ialah susunan yang aku tak pernah lihat dilakukan oleh ulama lain, dan boleh jadi insya-Allah susunan ini lebih hampir kepada dhabit, maksudnya untuk nak difahami, wa anfa'u lil awam, dan lebih bermanfaat kepada orang awam insya-Allah taala. Tanbihun ما أخذوا ما نذكره في كتابنا هذا من الأحاديث غالبا كتب الحافظين الإمامين الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ جلال الدين السيوطي. Pengarang ini berkata bahawa sumber apa yang kami sebutkan dalam kitab kami ini daripada hadis-hadis ialah kebanyakannya daripada kitab-kitab dua orang imam hafiz yang hebat, iaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Kasyarh Al-Bukhari Al-Musamma Fath Al-Bari lil-awwal, iaitu seperti syarah Bukhari yang dinamakan Fathul Bari bagi imam yang pertama. Imam yang pertama yang dimaksudkan ialah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa kaddurril manthur wal khasa'is al-kubra wa jam'il jawami' wal 'arf al-wardi wal kashfi lithani. Dan seperti mana kitab Dur Manthur dan kitab Khasa'is Kubra dan kitab Jam'ul Jawami' dan kitab Arful Wardi dan kitab Al-Kashaf karangan Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wa kutubi Al-Imam Al-Sharif Nuruddin Ali As-Samhudi ka Tarikh Al-Madinah wa Jawahir Al-Iqdain, dan kitab-kitab Al-Imam Al-Sharif Sayyid Nuruddin Ali As-Samhudi, seperti kitab beliau, kitab Tarikh Madinah dan kitab Jawahirul Aqdain, wa kutubil Muhaqqiq Ali Al-Muttaqi wa ghairi dalika, dan juga seperti kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Muhaqqiq Ali Al-Muttaqi. Ali Al-Muttaqi ni ialah iaitu pengarang kitab Kanzul Ummal. Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, pengarang kitab Kanzul Ummal. Jadi pengarang kitab ini maksudnya beliau bagi tahu di mana sumber hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini. Jadi bermakna kalau kita jumpa hadis-hadis dalam kitab beliau ini, maka kita kena cari dalam kitab-kitab beliau sebutkan tu, ataupun syarahan dia juga dirujuk oleh kitab-kitab tersebut, iaitu seperti contohnya kitab Fathul Bari, kitab Dur Manthur, Khasa'is Kubra, Jam'ul Jawami', Arful Wardi, dan kemudian kitab Tarikh Al-Madinah, Jawahir Al-Iqdain, dan kitab Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, seperti mana disebutkan oleh beliau. Falyu'lam dhalika li'alla yuhtaja ila i'adati dhikriha kulla marrah. Maka hendaklah diketahui perkara itu supaya tak perlu lagi untuk nak diulangkan sebutannya pada setiap kali. Tak payah nak bagi tahu setiap sebutan tu apa dia punya dalil, daripada mana dia punya sumber kitabnya. Wa qalilan kutubi ghairihim, dan sikit sekali diambil daripada kitab-kitab ulama lain. Ka Takhrijil Masabih lil Hafidh Al-Munawi, seperti mana kitab Takhrij Al-Masabih yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Munawi, dan kitab Al-Qana'ah lil Hafidh As-Sakhawi, kitab Qana'ah yang dikarang oleh Al-Hafidh As-Sakhawi. Wa ma siwa dhalika fa sa'usarrihu bin naqli anhu. Kalau ada kitab-kitab yang selain daripada itu, maka aku akan jelaskan nukilan daripada kitab tersebut. Wa inna ma qaddamtu hadhihi al-muqaddimah firaran min at-tahalli bi huliyati as-sarq wa tahashiyan min taswid wajhi al-waraq وليمكن الناظر فيه مراجعة المآخذ. Beliau pengarang kitab ini kata, aku datangkan mukaddimah ini untuk nak elakkan
daripada aku datangkan mukadimah ini untuk nak elakkan daripada berhias diri dengan perhiasan curi. Ni apa makna dia? Ini dipanggil kadang-kadang ada orang dia karang kitab, kemudian dia tak bagi tahu daripada mana rujukan kitab itu. Maka ini menyebabkan kadang ada orang ingatkan, oh hebatnya dia ni, karang kitab macam-macam benda dia beritahu dalam kitab dia. Hadis pun macam-macam dia bagi tahu. Jadi kemudian syarah pun hebat-hebat dalam kitab dia tu. Padahal sebenarnya dia ambil di kitab orang lain. Bukan dia syarahkan tu daripada diri dia sendiri. Jadi ini dipanggil, istilah dia dipanggil sariqah atau sarak, makna curi. Dalam ilmu juga, dalam dunia ilmiah juga kadang berlaku perbuatan curi ini, iaitu bila ada orang kadang-kadang dia rujuk satu kitab tapi tak beritahu rujukan, ataupun dia tulis kitab tak beritahu rujukan, maka itu dipanggil khianah dan juga mencuri ilmu orang lain. Jadi kan itu perlu untuk amanah di dalam rujukan. Baik. Dan watahasyian, dan juga untuk nak elakkan daripada menghitamkan muka kertas. Maksudnya beliau kata, aku nak elakkan daripada taswid di sini, maksudnya nak elakkan daripada perbuatan yang memalukan, iaitu tulis kitab tapi tak bagi tahu rujukan. Dan juga supaya orang yang membaca kitab ni atau orang melihat kitab ini, dia boleh untuk merujuk sumber-sumber dalam kitab ini. Baik. Tanbihun akharu, al-maqsudul asli min ta'lifi hadzal kitab hifdhu ba'd al-ahadith an-nabawiyyah 'ala al-muslimina raja'a syafa'ati sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi peringatan yang pengarang kitab ni bagi tahu. Beliau berkata bahawa maksud utama daripada mengarang kitab ini ialah untuk nak menjaga atau memelihara sebahagian daripada hadis-hadis Nabi bagi orang Islam. Maksudnya nak jaga hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kiamat ini supaya diketahui oleh orang Islam, semata-mata untuk mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falidha tarana idza suqna riwayati masaqan wahidan li fahmi al-'ammati nukiru alaihi bisardi ahadithiha wa takhrijiha faqad yadhunnu man la khibrata lahu annahu taqrar wa qad nuriduha fi mawdi'ain limunasabatiha likulli minhuma falyu'lam dhalika li'alla yusa'a bil muallifi adh-dhannu wa billahi taufiq. Jadi kerana itu pengarang kitab ni kata, kamu akan lihat kami, mana kamu ni pembaca, kamu akan lihat kami apabila kami mendatangkan riwayat-riwayat di satu tempat untuk kefahaman orang awam, kami akan ulangkan riwayat itu, riwayat itu dengan menyebutkan hadis-hadisnya dan juga takhrij hadisnya. Mana ulangkan di tempat lain. Jadi kadang-kadang orang yang tak tahu, dia sangka bahawasanya hadis tu diulang, sedangkan kami datangkan hadis itu di dua tempat yang berbeza kerana sesuainya hadis itu pada setiap daripada dua tempat tersebut. Maknanya pengarang kitab ini, mana kadang-kadang beliau ulang satu hadis, tetapi bila ada faedah lagi hadis bertempat lain, beliau akan datangkan semula hadis itu yang sama. Jadi sebenarnya kerana faedah yang berbeza. Jadi oleh kerana itu hendaklah diketahui perkara tersebut supaya jangan disangka buruk terhadap pengarang kitab ini. Wabillahi taufiq, hanya kepada Allah Ta'ala diharapkan taufik daripadanya. Okey, sekarang kita akan masuk al-babul awal. Bab yang pertama, fil amaratil ba'idati allati dhaharat wa anqaradat. Bab yang pertama berkenaan dengan alamat-alamat kiamat yang jauh, yang telah zahir dan telah habis. Alamat kiamat yang jauh yang telah habis, alamat kiamat tersebut. Ni bahagian yang pertama. Tadi kita dah baca bahawa dalam kitab ni menyebutkan 3 jenis alamat. Satu yang dah habis dan telah yang dah berlalu dan yang dah berlaku dan habis. Yang kedua yang dah berlaku tapi masih belum habis, masih lagi berterusan berlaku. Yang ketiga iaitu alamat kiamat, yang mana alamat kiamat yang besar, yang mana dia akan berlaku hampir kiamat, dan kemudian selepas itu akan datangnya kiamat, dan dia akan bertalu-talu datang sampailah berlakunya kiamat. Sekarang kita masuk dahulu bab yang pertama. Al-babul awal fil amaratil ba'idah allati dhaharat wa anqaradat. Bab yang pertama berkenaan dengan alamat kiamat yang jauh, yang telah zahir dan telah habis. Wa hiya kathiratun, dan alamat
kiamat yang jauh ini ada banyak. Alamat kiamat yang jauh ini ada banyak. Faminha mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara alamat kiamat, di antara alamat kiamat yang jauh yang telah berlaku dan telah habis ialah antara dia kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha mautun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min a'zamil masaib fid din bal a'zamuha. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah antara musibah yang paling besar yang berlaku dalam agama. Bahkan dia merupakan musibah yang paling besar. Wa min thamma qala sallallahu alaihi wasallam, idza usiba ahadukum bi musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masaib. Rawahu Ibnu Sa'd an Atha ibn Abi Rabah. Kerana itu Nabi SAW telah bersabda, apabila salah seorang kamu ditimpa musibah, maka hendaklah dia mengingati musibahnya itu disebabkan aku. Maksudnya hendaklah dia mengingati musibah yang menimpa dia itu melalui musibah yang berlaku pada aku. Maksudnya yang berlaku disebabkan aku. Kerana dia ialah merupakan musibah yang paling besar. Apa maksud dia? Maknanya satu orang kalau dia ditimpa musibah, maka hendaklah difikirkan bahawa musibah yang lebih besar daripada itu ialah bila dia kehilangan Nabi Muhammad SAW. Kewafatan baginda merupakan musibah yang paling besar bagi umat Islam dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man usiba minkum bi musibatin min ba'di falyata'azza bi musibatihi bi an musibati allati tusibu fa innahu lan yusaba ahadun min ummati min ba'di bimithli musibatihi bi. Rawahu Tabarani fil Awsat. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang ditimpa daripada kalangan kamu dengan apa-apa musibah selepas kewafatanku, falyata'azza bi musibati bi an musibati allati tusibu, maka hendaklah dia falyata'azza ni maksudnya hendaklah dia mengambil takziah ataupun dia bertenang, hendaklah dia bertenang dengan cara dia mengingatkan musibah pemergianku, iaitu dengan dia meninggalkan musibah yang menimpa dirinya itu. Maksudnya satu orang kalau terkena apa-apa musibah, maka hendaklah dia ingatkan pemergian Nabi SAW. Itu musibah yang besar berbanding musibah yang sedang menimpa dirinya itu. Kerana fa innahu lan yusaba ahadun min ummati min ba'di bimithli musibati bi. Kerana tidak ada mana-mana seorang pun daripada kalangan umatku selepas kewafatanku yang ditimpa musibah yang lebih besar berbanding musibah kewafatan Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jam Awsat. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha dzakarat wafatan Nabi SAW. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, iaitu isteri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahawasanya beliau beliau teringatkan kewafatan Rasulullah SAW. Faqalat ya laha min musibah ma usibna ba'daha min musibah illa hanat idza dzakarna musibatana bihi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Baihaqi. Ummi Salamah radhiyallahu anha teringatkan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun terus berkata, spontan beliau berkata, alangkah beratnya musibah kewafatan Nabi. Tidaklah kami ditimpa apa-apa musibah selepas kewafatan Nabi SAW, melainkan musibah yang menimpa kami itu menjadi ringan apabila kami teringatkan musibah kewafatan Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa huwa awwalu fathi babil ikhtilaf haitsu qalu minna amirun wa minkum amir. Dan kewafatan Nabi SAW ini ialah merupakan permulaan kepada terbukanya pintu ikhtilaf, berbeza pendapat, iaitu bila mana para sahabat radhiyallahu anhum berkata, di kalangan kami satu orang amir dan di kalangan kamu seorang amir. Iaitu bila Nabi SAW ada,
Nabi SAW telah satukan para sahabat. Baginda telah satukan di antara Muhajirin dan juga Ansar. Tetapi bila Nabi SAW wafat saja, maka waktu tu bibit-bibit ikhtilaf dah mula timbul. Walaupun selepas tu mereka kembali bersatu, tetapi bibit ikhtilaf dah mula timbul selepas kewafatan Nabi SAW. Iaitu bila para sahabat radhiyallahu anhum mereka berbincang di Saqifah Bani Sa'idah, siapakah yang mana akan menjadi akan memimpin mereka menjadi ketua. Maka waktu tu ada di kalangan sahabat Ansar, ada dalam setengah riwayat disebutkan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dan para sahabat Ansar yang lain, mereka bila berkumpul dengan orang Muhajirin yang kebanyakan mereka itu daripada kalangan Quraisy, orang Mekah. Lalu waktu tu orang Ansar kata, kalau macam tu lah, maknanya kita lantik satu orang daripada kita jadi amir Ansar, dan satu orang daripada Quraisy, daripada kalangan kamu Muhajirin jadi amir. Jadi waktu tu dah menunjukkan bahawa berlaku ikhtilaf. Maknanya di kalangan Ansar seorang amir dan di kalangan Quraisy satu orang amir. Kemudian datang lepas tu barulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatukan mereka dengan menyampaikan hadis Nabi SAW, iaitu bagi tu Quraisy kena menjadi amir dan orang Ansar menjadi pembantu bagi mereka. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu rafa'ahu qala u'dud sittan baina yaday sa'ah mauti thumma fatha Baitul Maqdis al-haditha. Daripada Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau memarfu'kan hadis ni. Maksudnya beliau memarfu'kan hadis ni iaitu daripada ucapan Nabi SAW, iaitu beliau berkata, cuba kamu hitunglah 6 perkara yang akan berlaku sebelum kiamat. Hitung 6 perkara. Maksudnya sebutkan 6 perkara. Cuba kamu bilang 6 perkara yang berlaku sebelum kiamat. Yang pertama iaitu mauti. Yang pertama kewafatanku, kewafatan Nabi SAW. Kemudian akan berlakunya penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian hadis ni disebutkan secara sempurna selepas itu oleh perawi. Baik. Jadi mana daripada 6 alamat kiamat yang disebutkan dalam hadis ni oleh Rasulullah SAW, baginda menyebutkan pertama iaitu mauti, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, warawat Tabarani wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Umar, sittu khisalin kainatun fikum qabdu nabiyikum al-haditha. Imam Tabarani rahimahullah riwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Abdullah bin Umar, ada 6 perkara, 6 kejadian yang akan berlaku di kalangan kamu, yang akan berlaku pada kamu. Yang pertama iaitu qabdu nabiyikum, iaitu kewafatan nabi kamu, al-hadith. Wa rawa Nuaimun an Hudzaifah radhiyallahu anhu hadithan tawilan. Nuaim bin Hammad, ini Nuaim bin Hammad. Nuaim bin Hammad rahimahullahu taala telah meriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu satu hadis yang panjang. Minhu, mana sebahagian daripada potongan hadis itu, faqala, iaitu dalam hadis itu Nabi SAW telah bersabda, hayhata walladhi ba'athani bil haqqi la yazidunaha ya Hudzaifatu khisalan sittan awwaluhunna mauti qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-haditha. Nabi SAW telah bersabda, hayhat, mana amat jauh perkara itu. So daripada kamu, wahai Hudzaifah, perkara itu amat jauh. Maknanya perkara itu akan berlaku, maksudnya iaitu perkara itu akan berlaku lebih teruk lagi nanti. Walladhi ba'athani bil haqqi, demi zat yang telah mengutuskanku dengan kebenaran. Maksudnya ini ucapan Nabi SAW. Demi zat yang mengutuskanku dengan kebenaran, mereka pasti akan menambahkannya, wahai Hudzaifah, dengan 6 perkara lagi. Mereka akan menambahkannya dengan wahai Hudzaifah, dengan 6 perkara lagi. Awaluhunna, iaitu yang pertama daripada 6 perkara itu, iaitu kewafatanku. Qultu, maka aku berkata, iaitu Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu al-hadith, iaitu hadis ni disebut lagi dengan sempurna di dalam kitab beliau itu. Baik, wa fi sahihi ma nafadna aydiyana min turabi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana.
Dalam hadis sahih disebutkan bahawa tidaklah kami maksudnya nafadna, maksud tidaklah kami membersihkan tangan kami. Nafadna ni maksud kami buat macam ni. Apa panggil? Tidaklah kami menghilangkan, maksudnya menghilangkan tanah daripada tangan kami, daripada tanah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami merasakan hati kami lain. Sehingga kami merasakan hati kami lain. Ni apa maksud perkataan sahabat ni? Maksudnya bila Nabi wafat je, kami belum pun selesai bersihkan tangan daripada tanah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu tu lagi kami dah rasa hati kami dah lain. Hati kami dah lain apa dia? Maksudnya kami dah rasakan hati kami tak sama macam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Kan ketika Nabi ada, hati kami sejuk, kami bersatu. Tapi bila Nabi wafat je, kami dah mula rasa hati kami lain. Kami rasa takut dengan apa yang berlaku. Dan kami rasa bahawa keadaan tak sama macam seperti mana Nabi SAW masih hidup. Maknanya ni hadis ni riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas kata bila Nabi wafat je, kami tanam Nabi. Baru belum pun betul-betul selesai penanaman Nabi SAW. Maksudnya selesai saja penanaman Nabi, kami dah rasa hati kami lain kerana melihat pada keadaan yang berlaku pada waktu itu. Baik. Wa minha qatlu amiril mu'minin Umar radhiyallahu taala anhu. Di antara alamat kiamat yang jauh yang telah zahir dan telah habis, iaitu pembunuhan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Fa fi sahih al-Bukhari anna Umar sa'ala Hudzaifah radhiyallahu anhuma 'anil fitnati allati tamuju ka mawjil bahr. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau telah bertanya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkenaan dengan fitnah yang bergelora seperti mana gelora laut. Mana fitnah yang mana ombaknya itu seperti ombak laut. Faqala ya amiral mu'minin la ba'sa 'alaika minha. Maka Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu telah berkata, wahai Amirul Mukminin, tidak mengapa tidak ada mudarat kepada tuan terhadap fitnah tersebut. Maksudnya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu tenangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Amirul Mukminin, kau tak payah takutlah berkenaan dengan fitnah tu. Tak payah risau. Mana kau tak terkena fitnah tu. Di sini satu perkara yang perlu diambil berat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, yang mana orang yang begitu hebat, dan beliau ini zaman beliau tak jauh daripada zaman Nabi SAW. Zaman beliau dekat. Beliau jadi khalifah lebih kurang 2 tahun selepas Nabi SAW wafat, dan beliau jadi khalifah 10 tahun. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dalam keadaan iman yang begitu kuat dan zaman yang dekat dengan zaman Nabi pun, beliau sendiri ambil berat tentang fitnah-fitnah. Maksudnya ujian-ujian yang berlaku pada akhir zaman. Sampai beliau tanya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Hudzaifah kata, tuan jangan risau, tuan tak mengapa, tak ada apa-apa. Tuan tak terkena. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Sesungguhnya antara tuan dan di antara fitnah itu ada pintu yang tertutup. Maksudnya antara engkau wahai Amirul Mukminin dan dengan fitnah tu seolah ada penghadap. Ada satu pintu yang tertutup. Macam contoh kan, kita nak masuk satu bilik. Jadi nak masuk bilik tu ada pintu dia. Jadi Sayyidina Hudzaifah ibaratkan bahawa bilik nak sampai dari fitnah tu ada pintu yang menghalang kau wahai Umar, pintu yang tertutup. Qala ayuftahul babu aw yuksar? Qala la bal yuksar. Qala dzaka ahra alla yughlaq. Wa fihi anna al-baba wa Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi tengok, bila Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu kata begitu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu faham apa maksud beliau itu. Kita lihat apa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya. Bila Sayyidina Hudzaifah kata ada pintu yang menghalang, Sayyidina Umar pun tanya, adakah pintu itu akan dibuka atau pintu itu akan dipecahkan? Maksudnya pintu itu nak sampai pada fitnah itu ada pintu. Pintu itu akan dibuka atau dipecahkan. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu kata tidak, bahkan dipecahkan. Pintu itu tak dibuka, bahkan dipecahkan. Bila dengar tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, kalau begitu
sewajarnya pintu itu tak boleh ditutup lagi. Di dalam hadis ni bagi tahu bahawa pintu itulah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Pintu itulah sini ialah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kita tengok kan, macam contohnya kalau orang masuk dalam satu rumah tu ada pintu. Pintu tu lah halang dia ada orang masuk. Tapi kalau pintu tu dibuka, boleh tutup balik. Tapi kalau pintu tu dipecah, tak boleh tutup dah. Maksudnya bila Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu masih ada, fitnah tu tertutup. Tapi bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dah dibunuh, maksudnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dibunuh. Beliau ni dibunuh, sebab itu diibaratkan dengan dipecahkan, maka selepas tu pintu fitnah itu terbuka dan tak boleh ditutup lagi. Sebab itu diibaratkan bahawa pintu itu bukan ditutup, dibuka, bahkan dipecahkan. Maksud lepas tu pintu tu tak ditutup lagi, maknanya fitnah lepas tu terus terbuka, makin lama makin luas, makin lama makin luas. Baik. Wa rawat Tabarani bi sanadin rijaluhu thiqatun anna Aba Dzar laqiya Umar radhiyallahu anhuma fa akhadha Umaru bi yadihi fa ghamazaha fa qala lahu Abu Dzar arsil yadi yaquf lal fitnah al haditha. Imam Tabarani rahimahullah meriwayatkan dengan sanad hadis yang perawi-perawi hadis tu ialah siqah, mana boleh dipercayai, bahawasanya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah memegang tangan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Faghamazaha, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menekan-nekan dengan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, macam dia pegang tangan, sambil itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu macam tekan-tekan tangan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, macam tekan kata macam pulas. Bukan pulas belakang lah, maknanya macam tekan tangan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, lepaskan tanganku wahai mangga kepada fitnah, kunci kepada fitnah. Maksudnya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu panggil Sayyidina Umar sebagai quflul fitnah, maksudnya kunci penghalang bagi fitnah. Tapi kalau kunci itu dipecahkan, maka kunci itu fitnah akan terus terbuka. Wa fi anna Abu Dzar radhiyallahu anhu qala la tusibukum fitnatun ma dama fikum hadha, wa asyara ila Umar radhiyallahu taala anhu. Dan dalam riwayat tadi juga disebutkan bahawasanya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu telah berkata, kamu tidak akan ditimpa apa-apa fitnah selama mana lelaki ini masih ada bersama dengan kamu. Waktu tu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu telah menunjukkan tangan beliau kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya Sayyidina Abu Dzar kata, selama lagi Umar ni ada, selagi itulah fitnah tak akan selama itu kamu akan terselamat daripada fitnah. Baik. Wa rawal Bazzaru an min hadits Qudamah bin Mat'un an akhihi Uthman. Imam Bazzar rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Qudamah bin Mat'un, daripada Sayyidina Qudamah bin Mat'un, daripada saudaranya Uthman bin Maz'un, annahu qala li Umar radhiyallahu anhuma ya ghulqal fitnah. Bahawasanya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu telah memanggil Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan panggilan apa? Ya ghulqal fitnah, wahai kunci kepada fitnah, maksudnya wahai penghalang kepada fitnah. Fasa'alau an dalika, ay fasa'ala Umar Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu an sababi tasmiyati bidzalik. Maka Sayyidina Umar pun telah bertanya kepada Uthman bin Maz'un, apa sebab beliau memanggil panggilan itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala mararta anta yawman wa nahnu julusun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadha ghulqul fitnah la yazalu bainakum wa bainal fitnati babun syadidul ghalqi ma'asha. Maka Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu berkata, mararta anta yawman, pada satu hari engkau telah lalu, wa nahnu julusun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau lalu waktu itu kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kau lalu berhampiran kami. Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu kata, wahai Umar, satu hari kami duduk dengan Nabi, dan waktu tu kau lalu berhampiran dengan kami.
Lalu baginda SAW telah bersabda, dia ini, iaitu Umar radhiyallahu anhu ini, ialah kunci kepada fitnah, atau mana kita kata mangga bagi fitnah. Hulq maksudnya kunci pada fitnah, mana penghalang daripada fitnah. Akan berterusanlah adanya pintu yang sangat kuat, kuncinya yang menghalang antara kamu dan fitnah selagi mana lelaki ini masih hidup. Amal Nabi SAW bagi tahu bahawa selagi mana Umar ni masih hidup, selagi itu yang menghalang kamu daripada fitnah ialah satu pintu yang sangat kuat kuncinya, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wa rawal Khatib fi riwayat an Malik anna Umar radhiyallahu anhu dakhala ala imrati Ummi Kulthum binti Ali radhiyallahu anhuma. Khatib Baghdadi rahimahullah meriwayatkan dalam iaitu dalam kitab Ar-Ruwat an Malik, maksudnya perawi-perawi meriwayatkan daripada Imam Malik rahmatullah alaih, bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau masuk bertemu isterinya Ummu Kulthum binti Ali radhiyallahu anhuma. Ummu Kulthum ni ialah anak perempuan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha yang kahwin dengan Sayyidina Ali lah. Maksudnya Ummu Kulthum anak perempuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jadi daripada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi beliau ni waktu ni gadis. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di akhir hayat beliau, sebelum beliau dibunuh, beliau telah berkahwin dengan anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk nak tabarruk, untuk nak ambil keberkatan daripada keturunan Nabi SAW, dan untuk menyambung nasab, untuk nak musaharah, maksudnya orang kata nak, kalau Melayu kata nak bersemenda dengan keturunan Nabi SAW, nak ambil berkat. Jadi kerana itu beliau kahwin dengan anak Sayyidina Ali Ahlul Bait, Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Waktu tu Sayyidina Umar dah umur 60 lebih, 60 lebih. Dan waktu tu Ummu Kulthum ni berumur belasan tahun ni. Ya, mungkin dalam umur 11, 12, 13 macam tu lah, lebih kurang, mana budak lagi. Tapi kerana nak ambilkan keberkatan tu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah kahwin dengan beliau. Fawajadaha tabki. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendapati bahawa beliau sedang menangis. Maksudnya isteri beliau ni sedang menangis. Ummu Kulthum tu tengah menangis. Faqala ma yubki. Sayyidina Umar pun bertanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Qalat hadha al-yahudi li Ka'b al-Ahbar yaqulu innaka babun min abwab jahannam. Lalu isteri dia berkata bahawa ni Yahudi ni, iaitu Ka'b al-Ahbar, dia berkata bahawa sungguhnya kau ni salah satu pintu dia, pintu Jahannam, pintu neraka Jahannam. Ka'b al-Ahbar ni iaitu antara para ulama golongan dia ni tabi'i. Jadi dia antara ulama Yahudi yang kemudian dia masuk Islam. Dan riwayat dia juga banyak dalam kitab-kitab tafsir. Dia masuk Islam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi ni Ummu Kulthum kata bahawa ni Yahudi ni mendakwa, sambil tu dia bagi tahu bahawa Ka'b al-Ahbar dia mendakwa bahawa kau pintu dia pintu Jahannam. Faqala Umar radhiyallahu anhu masya-Allah. Faqala Umar radhiyallahu anhu masya-Allah, thumma kharaja fa arsala ila Ka'ab. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata apa yang dikehendaki oleh Allah, maksud beliau berkata sesuatu. Okey. Lepas tu beliau pun keluar. Fa arsala ila Ka'bin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah hantar orang untuk panggil Sayyidina Ka'ab, untuk panggil Ka'ab al-Ahbar tu. Faja'ahu. Maka Ka'ab al-Ahbar ni pun datang. Fasa'alahu an qawli. Sayyidina Umar pun telah bertanya kepada beliau berkenaan dengan apa yang dikatakan itu. Faqala, maka Ka'ab berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, walladhi nafsi biyadihi la yansaliqu Dhul Hijjah hatta tadkhulal jannah. Maka Ka'ab al-Ahbar berkata, wahai Amirul Mukminin, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, iaitu Allah Ta'ala, tidak akan habis bulan Zulhijjah ini sehingga Tuan akan masuk syurga. Maksudnya bulan Zulhijjah ni tak akan berakhir, belum berakhir pun nanti Tuan akan masuk syurga. Faqala ma hadha marratan fil jannah wa marratan fil nar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun berkata, apa ni, apa yang kau cakapkan ni? Sekejap kau kata aku dalam syurga, sekejap kau kata aku dalam neraka. Kau bagi tahu ke isteri aku, kata aku pintu neraka. Kemudian lepas tu bila jumpa aku, kau kata bahawa aku akan
kau bila jumpa aku, kau bagi tahu bahawa aku akan masuk syurga sebelum berakhirnya bulan Zulhijjah. Faqala inna lanajiduka fi kitabina ala babin min abwabi jahannam tamna'un nasa an yaqtahimu fiha fa idza mitta yaqtahamu. Maka Ka'ab al-Ahbar pun menerangkan apakah maksud beliau daripada yang dia katakan bahawa Sayyidina Umar ni pintu dia ada pintu Jahannam. Apa dia kata? Ka'ab al-Ahbar berkata, sungguhnya kami dapati engkau, wahai Umar, dalam kitab kami, dalam kitab Taurat, ialah berada, kami mendapati engkau ni berada di salah satu pintu daripada pintu neraka Jahannam. Kau menghalang orang ramai daripada terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Tapi apabila engkau mati, maka mereka pun akan terjerumus dalam neraka Jahannam. Maksudnya apa maksud dia? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila selagi beliau ada, maka beliau menghalang orang daripada terjebak dalam fitnah yang akan masuk dalam neraka. Tetapi bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal, orang pun berbondong-bondong masuk dalam fitnah tu, maka akhirnya mereka pun terjebak, termasuk dalam neraka. Wa fi sahih al-Bukhari anna Aba Wa'il qala qulna li Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahawa sebenarnya Abu Wa'il telah berkata, kami telah bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, a'alima Umar manil bab? Kami bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, adakah Umar tahu siapakah yang dimaksudkan dengan pintu tu? Adakah Umar tahu siapakah yang dimaksudkan dengan pintu itu? Qala na'am. Maka Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, ya, kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailatu, kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailatu inni haddathtu hadithan laysa bil aghalid. Jadi Sayyidina Hudzaifah kata, ya, dia tahu siapa pintu tu, seperti mana dia tahu bahawa selepas hari esok adanya malam. Maksudnya malam akan datang. Seperti mana dia tahu bahawa selepas siang akan datang di malam, maka begitulah dia tahu. Duna ghadin ni maksud ba'da ghadin lah, ba'da ghadin. Maknanya selepas daripada esok mana akan datang malam, dia tahu. Macam itulah dia tahunya siapa pintu tu. Kerana sesungguhnya aku membagi tahu kepada beliau satu hadis, yang mana hadis tu bukan perkara yang aghalid. Mana aghalid ni perkara yang karut marut. Aku bukan beritahu dia perkara karut marut. Jadi beliau begitu faham tentang hadis itu. Qala fahabna an nas'alah wa amarna masruqan fasa'alah. Faqala manil bab? Qala Umar. Maka fahabna an nas'alah, maka kami pun mula bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, siapakah pintu itu? Wa amarna masruqan fasa'alah. Maka kami telah menyuruh ke Masruq untuk tanya kepada Hudzaifah siapa pintu tu. Maka Masruq pun telah jumpa Hudzaifah, tanya siapa pintu tu. Masruq bertanya, manil bab? Siapa pintu tu wahai Hudzaifah radhiyallahu anhu? Maka Sayyidina Hudzaifah kata, pintu itulah Umar. Kan sebelum ni kan ada kita baca bahawa Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bagi tahu bahawa antara kau dan fitnah tu ada pintu yang menghalang. Sayyidina Umar tanya, pintu tu akan dipecahkan atau dibuka? Jadi Sayyidina Hudzaifah kata pintu tu akan dipecahkan. Jadi Sayyidina Umar berkata, kalau dipecahkan, lepas tu pintu tu tak akan ditutup lagi, fitnah akan terus terbuka. Jadi bila dah disampaikan hadis tu, anak murid daripada Sayyidina Hudzaifah tanya kepada Hudzaifah, Sayyidina Umar tahu tak siapa maksud dia pintu tu? Maka Sayyidina Hudzaifah kata, ya, Sayyidina Umar faham pintu tu siapa. Pintu itulah diri beliau sendiri, iaitu Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi kita dah baca sampai itu. Nanti kita akan berhenti sampai sini kerana perbahasan depan ni ialah lebih panjang lagi. Sekarang pun dah pukul 11 suku. Jadi kita akan sambung nanti lagi berkenaan dengan alamat kiamat. InsyaAllah kita akan sambung esok hari, insyaAllah pada waktu yang sama, lebih kurang pada pukul 9.30 kita akan sambung lagi. Cuma tadi ada terputus, jadi sambung dalam video yang kedua, boleh rujuk pada video yang kedua, insyaAllah. Wallahu a'lam.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.